kita sambung bicara kita berkenaan dengan peperangan Khaybar, ya. Jadi kita dah bincang berkenaan dengan peperangan Khaybar ini, sebab-sebab kenapa Nabi SAW melakukan serangan ke atas peperangan Khaybar, telah pun kita bincangkan dalam pertemuan kita pada bulan Januari yang lalu. Baik, terus kepada Khaybar. Peperangan Khaybar berlaku pada awal 7 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat dipertemukan lagi, walaupun minta maaf jam teruk sungguh pada hari ini, malam ni. Mungkin disebabkan hujan lebat tadi. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita sambung bicara kita berkenaan dengan peperangan Khaybar, ya. Jadi kita dah bincang berkenaan dengan peperangan Khaybar ini, sebab-sebab kenapa Nabi SAW melakukan serangan ke atas peperangan Khaybar, telah pun kita bincangkan dalam pertemuan kita pada bulan Januari yang lalu. Baik, terus kepada Khaybar. Peperangan Khaybar berlaku pada awal 7 Hijrah bersamaan dengan 629 Masihi, dan Nabi Muhammad SAW dan pengikut baginda menentang penduduk di Khaybar yang jaraknya lebih kurang 150 km, ya, dari Madinah, dan masih lagi dalam wilayah Hijaz, ya. Hijaz dia adalah daripada lebih kurang 200 km dari pesisir pantai sepanjang Laut Merah itu ke timur. Itu dipanggil kawasan Hijaz. Jadi Khaybar masih lagi dalam Hijaz, dan mengikut sumber-sumber Muslim, ya, Muslim ni iaitu Sahih Muslim, orang-orang Islam menyerang tentera Yahudi yang berperang dengan kelebihan berlindung dalam kubu mereka. Orang-orang Yahudi ini mereka membina kubu di mana saja mereka tinggal, mereka ada kubu, ya. Dan kubu-kubu ini dibina dengan begitu teguh, sehingga kan bukan senang untuk masuk ke kawasan kubu mereka, apatah lagi mereka juga mempunyai helah-helah yang tertentu, ya. Dan peperangan itu berlaku disebabkan terdapatnya perancangan penduduk Yahudi Khaybar yang terdiri daripada Bani Qaynuqa, Bani Nadir dan juga beberapa kabilah Yahudi yang lain yang telah berpakat dengan kaum Yahudi, termasuk di Wadi Al-Qura, Taima, Fada dan kabilah Arab Ghatfan, ya, bagi menyerang Madinah. Jadi ini punca yang kita bincang panjang lebar dalam pertemuan yang lalu. Punca nak berperang tadi itu. Nabi Muhammad SAW bertindak pantas menakluk kota Khaybar terlebih dahulu, sebelum Yahudi Khaybar sempat berpakat dengan kabilah-kabilah lain untuk menyerang Madinah. Ulasan berkenaan dengan Khaybar ini banyak, tuan-tuan. Termasuklah juga ada seorang sejarawan dan juga orientalis. Orientalis ni maknanya ulama, nak kata apa? Ilmuwan barat yang mengkaji tentang timur, maka dikira sebagai orientalis. Termasuklah juga mengkaji tentang Islam ini, dia dikira orientalis. Seperti contohnya seorang orientalis dari Scotland, W. Watts, ya, berpendapat sebenarnya punca perang Khaybar ini adalah kerana Bani Nadir, satu puak Yahudi yang menghasut orang-orang Arab agar menentang Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Islam di Madinah, dan mereka ini tinggal di Khaybar.
ya. Itu pelbagai ulasan berkenaan dengan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerang Khaybar terlebih dahulu, dan peperangan ini memang satu peperangan yang agak besar. Jadi ulasan itu tuan-tuan, walaupun kita tak berapa sedar tentang Khaybar ini tadi, namun ulasan daripada orientalis begitu banyak. Manakala seorang orientalis lain dari Itali pula, bernama Vagleri, ya, mendakwa bahawa serangan itu didorong oleh keinginan orang Islam untuk mengharumkan nama mereka serta mendapat jariah ataupun mendapat rampasan perang yang mungkin boleh digunakan bagi kempen-kempen pada masa hadapan. Mahupun beliau bersetuju dengan pendapat Watt tentang Bani Nadir. Orientalis ni tuan-tuan, bila kita baca dia punya tulisan, beringatlah, ya. Sebenarnya mereka ini ada kalanya mereka menunjukkan tentang cantiknya Islam, tapi ekornya tu dia bidas juga, tuan-tuan. Inilah perangai orientalis sebenarnya, ya. Jadi sebab itu kita jangan hanya membaca. Saya pernah terbaca satu tulisan tentang seorang tokoh di Malaysia ini, dan ini bukan yang pertama dan terakhir. Dia kata, saya suka membaca sejarah Islam daripada pandangan yang non-Muslim. Itu orientalis lah maksud dia. Sebab pandangan mereka ini ialah untuk melihat kita siapa. Jadi dia tak suka baca daripada kalangan orang Islam sendiri. Pemikiran ini bahaya. Ya, pemikiran ini bahaya sebenarnya. Yang moleknya, dia baca daripada penulis Islam sendiri, dan kemudian lepas tu kalau nak baca pandangan daripada tulisan orientalis, silalah. Ya, tapi kalau dia tinggalkan tulisan kajian-kajian ulama-ulama Islam, ya, kemudian dia nak baca orientalis mata-mata, itu tak kena, tuan-tuan, ya. Seperti contohnya kan, W.M. Watts ini, dia kata puncanya kerana Bani Nadir. Bani Nadir ni duduk hasut kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Madinah ini supaya menentang Nabi Muhammad SAW, bangkit memberontak dan sebagainya. Ini memang tepat seperti mana yang diceritakan sendiri oleh Al-Quran sebenarnya. Sebenarnya yang diulas oleh ulama-ulama Islam itu memang adalah daripada ulasan dan juga cetusan ayat Al-Quran sendiri. Ya, banyak, tuan-tuan. Seperti contohnya, bila kita sudah tadabbur surah Al-Fathu, contohnya kan, dalam surah Al-Fathu itu Allah Subhanahu Wa Taala bongkar habis-habisan apa yang berlaku di sebalik daripada perjanjian damai Hudaibiyah. Ini bukan ulasan daripada orang peribadi. Kalau tak percaya kepada sahabat sekalipun tentang perjanjian damai Hudaibiyah, contohnya kerana sahabat ini terlibat dengan perjanjian damai Hudaibiyah, maka mereka tentunya bias. Ini kata setengah pihak lah, kan. Baik, bagaimana halnya dengan surah Al-Fathu? Surah Al-Fathu ni kalamullah, Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Allah sendiri yang cerita apa yang berlaku. Begitu juga dengan perang Khaybar dan sebagainya. Ini semua ada ulasan-ulasan daripada Allah Ta'ala berkenaan dengan ayat Al-Quran. Jadi sebab itulah bila kita saya sengaja malam ni saya petik jugalah, ya, satu dua pandangan daripada orientalis yang mengatakan bahawa perang Khaybar ini puncanya begitu begini. Itu sebenarnya tuan-tuan beringatlah, ya. Jangan kita ni hanya baca satu pihak terus kita pun ingat benda tu sebagai muktamad lah. Baca banyak sikit kan. Itu dia. Jadi ulasan sebenarnya seperti mana yang saya ceritakan dalam pertemuan kita yang lalu, bahawa orang Yahudi ni tadi bila mereka dihalau keluar dari Madinah kerana mengkhianati negara sendiri, ya, melalui perjanjian Sahifah Madinah itu, mereka berkumpul di Khaybar. Mula-mula yang pergi kat situ Bani Qainuqa, lepas tu Bani Nadir, lepas tu Bani Quraizah. Bila tiga kaum ini, tiga kabilah ini bergabung, maka mereka pun mulalah rasa kuat, dan mereka pun mulalah rasa nak menentang ataupun menghancurkan Madinah pula. Dan tak cukup dengan itu, mereka jugalah sebenarnya yang telah menjadi mastermind kepada peperangan Khandaq yang lalu, yang mana Madinah dikepung selama 40 hari 40 malam lebih. Ini bencana yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi tadi. Baik. Yahudi Khaybar menyerah kalah, tetapi dibenarkan kekal menduduki Khaybar dengan syarat mereka menyerahkan sebahagian daripada hasil tanaman mereka, sebahagian daripada hasil tanaman mereka di Khaybar itu. Itulah ringkasannya, dan kita lihat latar belakang, ya. Dalam abad ke-7 Masihi, sekejap.
Dalam abad ke-7 Masihi, Khaybar dihuni oleh penduduk oleh kaum Yahudi, dan mereka juga telah menggali gedung-gedung bawah tanah, ya, yang menyimpan senjata-senjata di sebalik daripada kota-kota ataupun kubu-kubu yang mereka bina itu tadi, ya. Dan mereka ini juga bijak, ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menewaskan Khaybar, baginda menemui sekian banyak gedung-gedung senjata yang memang rahsia. Ini orang Yahudi punya cerita, ya kan? Dan pada masa lampau, para sarjana cuba memberi penjelasan tentang perlengkapan perang ini dengan menyarankan ia digunakan bagi menyelesaikan pertelingkahan antara keluarga-keluarga Yahudi dalam masyarakat Khaybar, ya. Dan ada juga mereka yang membela kenapa Yahudi ini menyimpan senjata yang begitu banyak, kerana mereka sebagai persediaan jika berlaku perbalahan kaum, kononnya. Tetapi apabila Islam menyerang, mereka gunakan untuk Islam. Walau bagaimanapun, apa yang kita tahu bahawa Khaybar ni tadi dalam masa beberapa tahun dihuni oleh orang Yahudi, khasnya orang Yahudi yang dihalau keluar dari Madinah itu, ya, mereka menghuni Khaybar dan mereka membina penempatan di Khaybar dengan begitu kemas sekali, ya. Baik. Oasis ataupun wadi Khaybar ini dibahagi kepada 3 kawasan, ya, iaitu An-Natat, Asy-Syikh dan juga Al-Katiba. Berkemungkinan besar disebabkan pembahagian Khaybar ini kerana ia termasuk dalam kawasan gurun, kawasan paya, kawasan yang penuh dengan air dan sebagainya. Pada setiap satu kawasan ini terdapat beberapa kubu yang mengandungi rumah kediaman, tempat menyimpan barang dan juga kandang-kandang kuda mereka. Setiap kubu pula didiami sebuah keluarga dan dikelilingi tanah pertanian dan ladang tamar. Bagi memperkukuhkan pertahanan, kubu-kubu tersebut dibina di tanah tinggi dan juga dengan batu-batu yang keras. Boleh bayang cara mereka mengatur penempatan mereka tadi itu, ya. Satu kaum, mereka ada satu penempatan, sekeliling mereka adalah tanaman, dan di hujung kawasan tanaman itu adalah kota-kota yang mereka bina daripada batu-batu yang keras. Tuan-tuan, kalau nak tengok bagaimana Yahudi sampai sekarang hidup bermasyarakat, cubalah tuan-tuan Google, ya, jumpa perkataan kibut, tuan-tuan, ya, K-I-B-U-T, kibut, ya. Kibut ini sistem penempatan mereka dalam bentuk bermasyarakat ataupun kelompok kecil. Mereka bina tadi tu. Bila saya tengok kibut ini dan kita talikan dengan cerita sejarah ini, ya, sama. Baik. Bani Nadir. Kita tengok satu persatu kaum yang ada dalam Khaybar ini. Setelah diusir dari Madinah pada tahun 625 Masihi ataupun lebih kurang tahun ketiga Hijrah, Bani Nadir berpindah dan menduduki Khaybar dan berpindah ke Khaybar, dan ketua Bani Nadir pada masa itu ialah Huyai bin Akhtab. Ya, Huyai bin Akhtab ini dia fasih dan juga menguasai kitab Taurat dan Zabur, bukan calang-calang orang. Ya, memang kiranya ulama dan juga umaraknya dalam dirinya, seorang yang alim dan juga seorang pemimpin lagi. Ya, Huyai bin Akhtab bersama-sama anaknya menyertai Quraisy Mekah dalam pengepungan Madinah, iaitu bila? Pada tahun ke-5 Hijrah, iaitu dalam Perang Khandaq. Ini tidak boleh tidak bahawa sebenarnya penyertaan Bani Nadir Yahudi dalam Perang Khandaq ternyata ada buktinya apabila Huyai bin Akhtab telah tertangkap ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengepung kaum Bani Quraizah selepas tamat Perang Khandaq, ya. Tambahan pula, Nadir mengupah suku kaum Arab agar memerangi orang-orang Islam, dan Bani Nadir menambah 2,000 orang tentera dan 300 tentera berkuda daripada Bani Ghatfan kepada pasukan gabungan. Bani Ghatfan ni Arab Kristian yang duduk di utara semenanjung tanah Arab, ya. Gabungan yang mengepung Madinah dengan menyogok mereka dengan separuh daripada hasil tanaman mereka. Bayangkan, dalam 2-3 tahun mereka tinggal di Khaybar, hasil tanaman Khaybar itu mampu untuk mereka mengupah Bani Ghatfan yang tak pernah diusik oleh Rasulullah SAW pun.
Sebenarnya masa perang Khandaq hari itu pada tahun ke-5 Hijrah, Nabi tak pernah usik pun orang-orang Bani Ghatfan. Maknanya tak sampai lagi dakwah Nabi ke sana. Tetapi Bani Ghatfan tak pasal-pasal turun, ya, bawa tentera ribuan orang, ya, katanya sampai 2,000 orang tentera untuk bersama-sama mengepung Madinah dalam perang Khandaq. Apa sebab? Sebab tak lain tak bukan telah dibayar oleh Yahudi ni tadi. Yahudi mana? Yahudi Bani Nadir. Ini dia, ya. Ini dia punya perancangan jahat, dia licik dia. Ya. Baik. Dan dengan cara yang sama juga, Yahudi telah memujuk Bani Asad. Bani Asad juga salah satu kelompok Arab besar yang berada di semenanjung tanah Arab itu, ya, ni kiranya geng Badui belakalah ni, ya. Kiranya geng Badui untuk turut sama menyertai perang terhadap orang-orang Madinah. Mereka cuba mendapatkan Bani Sulaim bagi memerangi Muslim, orang-orang Islam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kejap. Mereka berjaya memujuk Bani Asad dan juga Bani Sulaim. Tetapi sayangnya Bani Sulaim ini hanya memberikan 700 orang tentera sahaja. Kerana ada dalam kalangan orang-orang besar Bani Sulaim yang telah pun menyelangi orang Islam. Jadi tuan-tuan, itu yang jadi perang Khandaq itu 10,000 orang tentera yang mengepung Madinah pada masa itu. Ini tak campur lagi dengan Quraisy pula. Baik. Tetapi suku ini, suku Bani Sulaim, hanya beri 700 orang tentera saja sebab mereka berbelah bagi. Ya, kerana orang Islam, pemimpin-pemimpin mereka telah senang pada Islam. Bani Amir enggan menyertai ekspedisi terhadap Madinah kerana perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila pertempuran bermula, iaitu perang Ahzab, ya, ataupun perang Khandaq, Huyai bin Akhtab memujuk Bani Quraizah melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan memerangi orang Islam daripada kawasan Madinah. Dan selepas kekalahan pihak gabungan dalam pertempuran Ahzab ataupun perang Khandaq ini, serta penyerahan kalah Bani Quraizah, Huyai yang pada masa itu berada di kubu Bani Quraizah telah dibunuh bersama-sama dengan beberapa orang lelaki Bani Quraizah. Itulah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni dia ada adik namanya Abu Yasir bin Akhtab. Dua-dua beradik ni, tuan-tuan, memang tahu tentang apakah isi kandungan kitab Taurat dan Zabur. Yang mana dalam kitab Taurat dan Zabur itu telah jelas dinyatakan berkenaan dengan siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan jelas telah dinyatakan siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila Nabi berhijrah ke Madinah, ya, mula-mula Nabi hijrah ke Madinah, Huyai bin Akhtab dan juga Yasir bin Akhtab ini, mereka tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam exactly seperti mana ada dalam Taurat dan Zabur. Tapi mereka dah berpakat akan manipulasi isi kandungan tu tadi, mengatakan tidak. Maknanya inilah jahatnya mereka. Jadi sebab itulah, ya, Huyai bin Akhtab ini memang patut dia dihukum, kerana dia lah sebenarnya menyembunyikan kebenaran. Siapa yang jadi saksi bahawa Huyai bin Akhtab dan juga Abu Yasir bin Akhtab ini, ya, dua beradik kepala Yahudi Bani Nadir ini, memang berpakat untuk menyeleweng fakta Taurat dan Zabur? Siapa jadi saksi? Tak lain tak bukan, itulah dia Ummul Mukminin Safiyah, ya, binti Huyai. Itu dia, tuan-tuan. Itu hikmah kenapa Safiyah binti Huyai, Yahudi, ya, dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu hikmah dia. Sebab tu saya selalu tekankan dalam kuliah-kuliah saya, kita jangan terperangkap dengan bangsa, kan. Kita jangan terperangkap dengan bangsa sebenarnya. Sebab nak kata Yahudi ni jahat semua sekali, Safiyah binti Huyai, Ummul Mukminin, isteri Rasulullah SAW, kan? Itu terjamin syurga semuanya. Janganlah main-main benda ni, ya. Tapi bila Quran sebut Yahudi, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum, saya selalu tekankan bahawa maksud Yahudi dekat situ ada maksud lain selain daripada bangsa. Sebenarnya selain daripada
bangsa, iaitu satu kaum daripada kalangan Bani Israel ini yang memang kerjanya putar alam, memang kerjanya untuk memutarbelitkan fakta dan sebagainya. Itulah dia hakikat perkataan Yahudi di dalam Al-Quranul Karim tu tadi, ya. Baik. Jadi itulah nasib Huyai bin Akhtab. Baik. Selepas kekalahan kaum Ahzab ataupun gabungan tentera-tentera Ahzab tu tadi dan penyerahan kalah Bani Quraizah, Huyai didapati terkepung dalam Bani Quraizah. Dia sebabnya mudah je ceritanya. Apabila Bani Quraizah ni di dalam Madinah, mereka tak nak menentang Nabi Muhammad SAW pun. Tetapi oleh kerana mereka lihat tentera yang datang tadi besar, jadi dia pun jadi naik angin. Tiba-tiba terfikirlah untuk sabotaj Rasulullah SAW dari dalam. Sabotaj, tiba-tiba kalah pula tentera Ahzab. Kalah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Cara mana? Cara Allah Ta'ala datangkan ribut, tuan-tuan, ya. Dia bukan berlawan dengan senjata, ya. Kekalahan tentera-tentera Ahzab ini bukan dengan senjata, tidak, tetapi dengan ribut. Allah Ta'ala datangkan ribut. Siapa pun tak sangka bahawa itulah kemenangan yang mutlak kepada umat Islam apabila tentera-tentera Ahzab telah disapu oleh ribut, ya kan? Jadi sebab itu datanglah Huyai bin Akhtab pun memujuk Bani Quraizah, sabarlah, kita ni begini, kita begitu, begini. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan umat Islam mengepung Bani Quraizah tu tadi, dan Huyai bin Akhtab terkepung dalam tu. Saya terfikir satu fakta, tuan-tuan, ya, satu rahsia di sebalik fakta. Apabila perang Khandaq itu tamat, Rasulullah SAW pun balik ke Madinah. Bila Rasulullah balik ke Madinah, lalu ikut perkampungan Bani Quraizah. Dan pada masa itu Allah Ta'ala tidak mendatangkan wahyu supaya terus kepung Bani Quraizah. Tidak. Sampai di Madinah, Nabi nak buka baju besi, nak mandi dah. Barulah Allah Ta'ala datangkan Jibril AS beritahu bahawa suruh pergi sekali lagi ke perkampungan Bani Quraizah untuk kepung Bani Quraizah tadi, kan? Terfikir kat situ, kenapakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terus menyuruh, ya, umat Islam, Nabi Muhammad SAW ni tadi kepung terus Bani Quraizah, kan? Kenapa perlu sampai umat Islam ni tadi balik ke Madinah dan sebagainya, barulah Allah Ta'ala perintahkan supaya pergi semula, kan? Rupa-rupanya, tuan-tuan, antara hikmahnya tak lain tak bukan ialah pada masa tu, ya, didatangkan Huyai bin Akhtab untuk menghasut orang-orang Bani Quraizah ni supaya bersabar, bertenang. Itulah dia punca kenapa kalaulah misal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dari perang Khandaq itu terus hadap ke belakang, singgah terus serang orang-orang Bani Quraizah, maka sudah tentu Huyai tak sampai lagi kat situ. Kan Huyai sampai selepas tu sedang meneliklah, maka terkepunglah Huyai, tak pasal-pasal, pecahlah rahsia bahawasanya Huyai lah antara orang yang menghasut Bani Quraizah ni tadi, sehingga tak pasal-pasal Bani Quraizah yang asalnya baik dengan Nabi Muhammad SAW menjadi berontak terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itulah perjalanan sirah Nabi SAW ini, dia bukan sejarah biasa, dia bukan biografi biasa, dia sebaliknya adalah perjalanan yang telah Allah Ta'ala tentukan hala tujunya, seperti mana firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap, tidak bertindak dengan hawa nafsunya, sebaliknya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, ya. Baik, selepas kematian Huyai, Abu Rafiq bin Abil Huqaiq menjadi ketua Bani Nadir di Khaybar. Tidak lama kemudian Al-Huqaiq, ya, mengumpulkan orang-orangnya untuk menentang Nabi Muhammad SAW, dan Al-Huqaiq dibunuh oleh orang Islam selepas niatnya diketahui, ya. Bila dia dapat tahu Huyai mati di tangan Rasulullah SAW kerana dihukum bersama-sama dengan Bani Quraizah,
Maka orang-orang dia di Khaybar itu pun nak untuk nak untuk bela lah kononnya. Tiba-tiba dalam perancangan untuk membunuh Rasulullah SAW tadi, rahsianya pecah. Lalu Abu Rafi' bin Abil Huqaiq ini pun dibunuh ataupun terbunuh dalam peperangan pertempuran secara tak sengaja. Apabila mati Al-Huqaiq, diganti pula oleh Usair bin Zarim. Nama tu tuan-tuan lebih kurangnya nama Arab dan sebagainya. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni salah satu daripada kebijaksanaan dia ialah sentiasa berestimilasi dengan kaum setempat. Ya, jadi orang tak nampak nama dia tu siapa sebenarnya. Ya, jadi sebab itu dia duduk di tanah Arab, nama jadi Arab semuanya. Baik. Suatu sumber menyatakan bahawa Usair juga berjumpa dengan Bani Ghatfan dan timbul khabar angin mengatakan bahawa Usair berniat menyerang ibu negeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Madinah. Nabi Muhammad SAW menghantar Abdullah bin Rawahah berserta dengan beberapa orang sahabat, termasuklah Abdullah bin Unais, sekutu Bani Salim, satu kaum yang bermusuhan dengan Yahudi. Apabila kumpulan ini bertemu dengan Unais, mereka melayannya secara baik dan menjemputnya melawat Madinah, dan mereka seterusnya melayannya sehingga beliau bersetuju pergi ke Madinah dengan iringan beberapa orang Yahudi. Dan Abdullah bin Unais memberikan tunggangannya kepada Usair sehinggalah mereka sampai ke Al-Qarqara, lebih kurang 6 batu dari Khaybar. Usair menukar fikiran dan enggan meneruskan perjalanan, dan Abdullah dapat meneka niatnya semasa Usair menghunus pedang. Justru Abdullah menyerbu Usair, lalu matilah Usair dan bersama-sama dengan 30 orang Yahudi, kecuali seorang yang berjaya melarikan diri. Ini rentetan sebelum berlakunya peperangan Khaybar tadi. Jadi Usair ni tadi pemimpin ketiga Bani Nadir selepas daripada Huyai bin Akhtab. Islam maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak nak bermusuh. Dah 2 orang dah pemimpin mereka mati, maka nak naik pemimpin ketiga. Nabi kata, "Buat mari kita bincang kat Madinah ni ya. Nak bincang cara baik." Mereka setuju. Ya, mereka kata boleh. Tapi kena pergi dengan iringan orang-orang dia lah. Okey, kata setuju, tak ada masalah. Datanglah. Tiba-tiba bila datang separuh jalan, nak pusing belakang pula, nak U-turn. Di situlah mau tak mau berlakulah pertempuran, dan akhirnya Usair ini, pemimpin Bani Nadir yang ketiga ini pun terbunuh dalam pertempuran itu kerana dicetuskan olehnya sendiri. Jangan kata Islam ataupun Rasulullah SAW bersikap keras terhadap Yahudi ini. Jangan kata sama sekali. Sebab apa? Nabi cuba nak meleraikan juga. Macam-macam mana pun dengan orang-orang Yahudi ni tadi. Supaya tidak sentiasa panas keadaan. Tapi Yahudi ni sendiri yang tidak pernah reda untuk memusuhi Islam. Dan inilah tuan-tuan yang kita dapat lihat bagaimana Israel dengan Palestin sekarang. Tak pernah reda. Sebenarnya pada satu tahap itu saya melihat bila kita baca sejarah orang Palestin dan juga dari tahun 1946 sampai ke hari ini, pada satu tahap itu orang-orang Palestin ini sudah hampir nak buat apa? Ikut mu lah. Mu jaga kawasan hak mu dah ambil, kami jaga kawasan hak kami ambil. Masing-masing hidup sama-sama, kamu jaga negara kamu, kami jaga negara kami. Yang itu pun mereka tak nak, tuan-tuan. Sebab itulah orang Yahudi di Israel sekarang ni buatlah perjanjian damai macam mana pun, mereka tetap tidak akan patuh perjanjian damai tadi. Okey, azan. Okey, kita sambung sikit lagi pasal Bani Nadir ni tadi. Apabila keadaan sudah jadi 3 pemimpin mereka ni berturut-turut mati di tangan tentera muslimin, maka inilah yang menyebabkan mereka jadikan alasan kemudiannya untuk mengatakan bahawa zalimnya Muhammad dan juga zalimnya orang-orang Islam ni tadi. Jadi kita yang tak tahu pokok pangkal kenapa 3 pemimpin mereka ni mati, sepatutnya kena kajilah, kena tahulah kenapa sebenarnya mereka mati. Kenapa sampai ke tahap tentera-tentera muslimin dan juga Nabi Muhammad SAW membunuh mereka ini satu demi satu. Macam Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni tadi tak ada siapa pun sangka dia akan ada dalam kalangan Bani Quraizah pada masa itu. Tak ada siapa sangka pun. Tiba-tiba je bila Nabi kepung Bani Quraizah, dan kepung Bani Quraizah sebagai pengkhianat kepada negara sendiri, ada Huyai kat situ. Apa pasal kamu ada kat sini? Bukan kamu kena halau dah ke dulu? Kan kamu juga pengkhianat dulu kan, Bani Nadir.
dan kamu dah selamat, dah duduk di apa nama Khaybar. Kenapa? Ada kat sini. Tak lain tak bukan. Sebenarnya dia ni penghasut. Mari duk hasut. Kena hukum sekali-kali kan dia jalan. Kan? Pemimpin kedua pun macam tu, iaitu Al-Huqaiq tu tadi, dan juga Usair pun sama. Ya, Usair ni sendiri, ya, Nabi jemput, mari kita bincang molek. Mungkin kamu ni generasi yang ketiga dah boleh jadi, kan? Pemimpin yang ketiga, tak tahu berapa sangat apa punca sangat pertelingkahan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Huyai itu, kamu tak tahu sangat. Okey, mari sini nak bincang. Pun mereka tak nak bincang cara baik. Mereka tiba-tiba buat dalam bentuk kepungan, ya, yang hantar tentera, bukan tentera lah, wakil Rasulullah SAW pergi jemput dia orang ni, hanya 6 orang je, ya. Cuba tuan-tuan perhati dalam sirah Nabi SAW, kalau dalam misi diplomasi ni, Nabi hantar 6 orang ni, satu pelatun ya tuan-tuan, satu pelatun ke satu unit, ya tak? Satu unit kan. Satu pelatun besar lagi kan, satu unit je 6 orang kan. 6 orang pergi jemput, mari kita bincang. Sebab apa? Sebab percaya kepada misi Rasulullah SAW. Pergi ni bukan untuk berperang, untuk berbincang. Dia kata boleh, tapi kami kena iringilah dengan orang-orang kami. Okey, sila. Diiring berapa? Diiring 30 orang tuan-tuan. 5 kali ganda daripada satu unit yang Rasulullah SAW hantar tadi kan. 5 kali ganda, 30 orang. Jadi berjalan keluar lebih kurang dalam 10 km dari Khaybar, ya. Bayangkan betapanya Nabi SAW ni tadi nak berdamai, hantar 6 orang diketuai oleh Abdullah bin Rawahah, pergi jemput, mari, okey, keluar dari kubu, mari kita berbincang di Madinah. Okey, selamat. 10 km je. Dia U-turn tu. Abdullah bin Rawahah pun tahu dah. Ini nak buat hal ni, nak kepung kami balik ni. 30 orang tu kalau kepung 6 orang ni tuan-tuan, habislah kan. Itu yang Abdullah bin Rawahah bertindak. Boleh tengok ya, betapa pakar, betapa lincahnya panglima Islam ni tadi. 6 lawan 30 sekali sapu je tuan-tuan. Itu pun terlepas orang. Kan, terlepas orang sebagai pembawa berita. Ini yang tuan-tuan, ya. Akhirnya orang-orang Yahudi pun melancarkan kempen Muhammad ini zalim, ya. 3 pemimpin Bani Nadir ni satu demi satu dia sapu, dan sekarang ni mereka nak melancarkan serangan kepada tentera muslimin. Jadi perang Khaybar ini, kalau kita tengok dari segi zahirnya, Nabi pergi serang dulu, kan? Nabi pergi serang dulu. Tapi hakikatnya nak jadikan Nabi pergi serang tu, tak boleh nak elak dah. Ya, tak boleh nak elak dah. Memang Khaybar ni tadi sudah menjadi barah, ya, sudah menjadi musuh besar kerana rentetan peristiwa ni tadi, dan juga kempen-kempen yang mereka telah sebarkan tadi, ya, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, setelah berlaku perjanjian damai Hudaibiyah, kan? Perjanjian damai Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Orang-orang Yahudi ni melihat, ya, bila mereka berada di Khaybar tadi, isi kandungan perjanjian damai Hudaibiyah itu siapa-siapa baca dengan bijak, ya, mereka dah dapat berjangka dah. Perjanjian itu memang berat ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat untung paling besar dalam perjanjian damai Hudaibiyah. Walaupun pada peringkat awal orang-orang Yahudi ini, orang-orang Quraisy sendiri merasakan mereka menang, mereka berjaya mengekang Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah Abu Sufyan tengok je surat perjanjian, Abu Sufyan kata, inilah surat perjanjian paling bodoh yang pernah aku tengok, dia kata, kan? Semuanya memang mengalahkan orang-orang Quraisy saja. Sebab tu tuan-tuan kena baca surat perjanjian damai Hudaibiyah itu untuk melihat bagaimana bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca masa depan, kan? Membaca masa depan. Ini yang kita nak tengok sebenarnya. Jadi Yahudi juga begitu. Yahudi ni memang dia kaji habis-habisan. Ini perangai orang-orang Yahudi. Ya, sebab itulah apabila mereka ni dulu, zaman mereka berdepan dengan Nabi Musa AS, mereka tembak, ya, tembak quote unquote Nabi Musa tu dari segala penjuru, tuan-tuan, dengan kerah kepalanya mereka, dari segala penjuru, sehingga ke Nabi Musa pun lemas dengan perangai orang-orang Yahudi ini. Ketika mereka kata, "Hei Musa, kamu ni duk tunjuk ajar itu ini. Kamukah orang yang paling bijak dalam dunia ni?" Terlepas cakap Nabi Musa AS, "Ya, akulah orang paling bijak." Allah Ta'ala pula, kan,
denda Nabi Musa alaihissalam. Denda tu quote unquote juga istilah je, supaya jangan ada dalam hati nabi-nabi ni tadi sekelumit pun perkataan takabur, kan. Nabi Musa tak pasal-pasal diperintah pula untuk mengembara mencari abdan salihan ataupun Nabi Khidir tu tadi. Ini sebenarnya nak cerita bagaimana orang-orang Yahudi ni tadi, mereka ni cukup bijak memanipulasi keadaan. Jadi sebab itu bila mereka baca sesuatu, mereka selalu membaca di sebaliknya apa. Jadi apabila mereka mendengar perjanjian damai Hudaibiyah itu begitu rupanya, mereka pun tak senang duduk dah, tak boleh bagi lama. Ya, kalau lagi lama kita biar Muhammad ini, maka lagi lamalah kita akan mendapat bala ataupun mendapat kesan negatif daripada perjanjian damai Hudaibiyah. Itulah antara sebab kenapa dari sisi orang-orang Yahudi, mereka cuba melancarkan serangan kepada umat Islam dan juga Nabi Muhammad SAW, supaya mereka ni tadi tidak terkesan daripada perjanjian damai Hudaibiyah yang ternyata makin melebarkan kuasa Nabi Muhammad SAW. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini, kita sambung dalam pertemuan akan datang berkenaan dengan peperangan Khaybar ini, sampailah tahap pertempurannya dan bagaimana tentera muslimin begitu ramai yang syahid. Ya, ini semua adalah satu pengorbanan yang cukup besar yang patutnya kita menjadi ambil pengajaran dan ambil semangat tentera-tentera muslimin bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim.